أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dia, yakni syaitan itu hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan menyuruh kamu supaya berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Ayat sebelum ini melarang manusia dua perkara. Pertama sekali, jangan mempersekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah. Dan yang kedua, berkaitan dengan syariat, jangan makan minum mestilah yang halal dan tayyibah. Dua perkara. Sebenarnya manusia ini punca menjadi seleweng, menjadi sesat, dua sebab ini, dua perkara ini. Pertama, akidahnya salah. Yang kedua, syariatnya salah. Akidahnya salah kerana dia mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah sama ada dengan menyembah sesuatu selain daripada Allah, ataupun memuja sehingga mempersamakan sesuatu yang dipuja itu dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada manusia ataupun bukan manusia. Sama ada seseorang itu bermana besar dan dia merasakan dia akan meletakkan dirinya rendah di hadapan perkara ini, bukan kerana hormati, tetapi kerana memujanya, kerana memberi kebesaran kepadanya. Salah akidahnya sudah runtuh. Apabila akidah runtuh disebabkan syirik ini, maka yang lain-lain lagi turut runtuh. Sebab iman kepada Allah merupakan asas. Kemudian selain daripada itu, iman kepada Nabi, iman kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari akhirat, kepada surga neraka, kepada qada qadar, ini semuanya runtuh apabila iman kepada Allah itu runtuh disebabkan syirik. Baik, mesti dijaga di situ. Fala andara dulu wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andara. Kemudian yang kedua, kita sebutnya semalam dalam perkara makan minum. Perkara makan minum adalah disebutnya halal dan tayyibah, perkara yang halal dan baik. Halal dan baik dengan pengertian yang mudahnya, perkara itu lazat dan khasiat. Yang keduanya, perkara tidak berbahaya, tidak mendatangkan bahaya. Jenama itulah dia. Quran tidak sebut benar-benarnya namanya. Sebab itulah kalangan ulama diserahkan kepada mereka untuk menentukan berdasarkan kepada ilmu dan pengalaman mereka. Halalan tayyibah. Kemudian selepas daripada itu pulanya dia katanya la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut garisan-garisan syaitan kerana dia musuh. Mengapa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Kerana syaitan ini menyuruh kamu melakukan kejahatan, yakni kejahatan dalam akidah, kejahatan dalam syariat. Wal fahsya, dan perkara-perkara yang keji dia suruh kamu. Dia tidak suruh kamu melakukan amal kebajikan dan amalan-amalan saleh, dia tidak suruh. Sebaliknya, lawan itu disuruh. Manusia berdasarkan fitrah semula jadinya disukakan biar baik-baik. Hanya apabila dicemari dengan sesuatu, maka dia akan sampailah sepulanya kepada peringkat mengikut syaitan ini. Anak-anak kecil kita, dia suka tiru ibu bapa dia. Ibu bapa dia semaya, dia turut semaya. Tak betul pun tak apalah. Yang perikatnya umur setahun, 2 tahun, dia turut semayang, tunduk bangun, tunduk. Mudah sungguh ajak semayang. Mudah, umurnya setahun, 2 tahun. Bila mulalah dianya sapa perikat yang besar sikit, susah nak ajak semayang ni. Mengapa? Sebabnya dia dikotori oleh syaitan. Saya kata tidur. Mudah turut syaitan. Tapi pada tingkat kecil dulu, mudah sebabnya dia masih bersih lagi. Bersih. Waktu dia 5-6 bulan, sebab waktu setahun dulu, belum subuh lagi dah bangun dah. Tak kira lah bangun dia nak minum susu. Kerana apakah? Maknanya dia bangun. Lepas pada itu dia korbankan diri, tak apa, tak minum susu, puasa boleh tidur, terus saja tidur. Ni dia tabiat manusia. Anak-anak kita, dan kita pun anak-anak juga sejak dulu pun anak-anak juga, sampai sekarang ni pun kita anak juga. Kita bercakap anak kita juga sebenarnya.
Budak-budak sebenarnya dia pun akan jadi orang tua dan kita pun melalui peringkat itu. Ini dia manusia dan kedudukan mereka dengan syaitan begitulah. Begitulah manusia kalah sebenarnya bila berhadapan dengan pengaruh syaitan ini. Sebab innama ya'murukum, dia menyuruh kamu. Menyuruh di sini bukan maknanya seperti mana perintah manusia, perintah orang yang berkuasa kepada orang yang lebih rendah, kepada anak buah dia. Tidak. Dia mendorong kamu. Bagaimana dia mendorong kamu? Dia menjadikan perasaan kamu itu, hati kamu itu sukakan perkara-perkara fahsya dan mungkar. Pada akidahnya dapat kita lihat begitu, pada syariatnya juga begitu. Pada akidahnya kita didorong oleh perasaan syaitan ini supaya bermuka-muka, supaya kita memuja manusia yang tertentu, memuja kuasa yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala di mana kita memuja sesuatu yang boleh mendatangkan muslihat kepada kita, kita pujanya, kita pujinya. Allah Subhanahu wa taala tak ada bagi langsung pun kepadanya. Namanya syaitan, fahsya dan mungkar. Seorang manusia, hamba Allah, disuruh supaya berpegang dengan Allah, kepada Allah dalam perkara akidahnya, dalam apa keadaan sekalipun, kerana inilah tali hayat. Inilah tali hayat manusia di dunia dan terus sampai kepada akhirat. Berpegang kepada akidah tauhid. Apabila tali tauhid ini putus, maka tidak ada lagi tempat pergantungan yang boleh menyelamatkannya. Syurga akan cari mana-mana yang masih tidak putus tali tauhidnya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang berkata la ilaha illallah mesti masuk surga, nescaya masuk surga apapun keadaannya. Maknanya orang yang tali tauhidnya tidak putus. Hanya nak putus saja. Nak putus ada. Tak putus lagi. Tapi kalau putus langsung surga, tidak ada tempat. Demikian juga di dalam hal-hal syariat ini. Kita ingatnya mudah ke perkara makan minum ni. Makan minum ni tidak. Makan minum ada perkara syubhat, sumber harta daripada mana, halal haramnya. Bukan sangat sedap saja. Sedap satu perkara, iaitu bolehlah kita masuk sedap di dalam tayyibah. Tapi halalan pula bagaimana? Tayyibah yang sedap pun, tayyib ini dari sudut syarak. Semua sekali ini mesti dilihat, kerana inilah dia sumbernya manusia menjadi menyeleweng. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan syaitan menyuruh kamu supaya berkata kepada Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Salah benar yang dimaksudkan di sini halal haram. Kita mudah kata halal sesuatu perkara itu kita seolah-olahnya berkata terhadap Allah. Sebabnya hak untuk menghalalkan ini bukan hak manusia, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Bercakap perkara halal haram istilah ada, boleh baca ayat Quran, boleh baca hadis dengan betul pula. Semua boleh baca. Ada 2-3 hadis dalam poket tu. Boleh baca, tapi halal mestilah dibaca halal itu dengan ayat Quran dan dengan hadisnya. Jika tidak, dia termasuklah dalam ayat ni, ayat wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu cakap mengenai Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Perkara halal haram ini perkara yang sungguh-sungguh sulit sebenarnya untuk ditentukannya. Sebab halal haram ini kita berkongsi dengan ramai orang. Kita berkongsi, bukan kita berkongsi sesama Islam, kita berkongsi dengan orang bukan Islam juga. Kita berkongsi dengan mereka. Saya akan sebut pula lagi dalam perkara makan minum. Adalah bulan lepas kita mesyuarat mengenai halal haram daging Australia. Daging. Dulu saya bila sebut halal, enggak kata halal lah, senang. Tapi mufti Johor, Datuk Nunggaduk kata dia pergi ke Australia, dia pergi lihat satu ladang sembelihan lembu, tak sembelih lembu, untuk menentukan halal haram lah. Sebabnya mereka meminta satu fatwa, bolehkah binatang ini diberi pelali terlebih dahulu bagi menyenangkan binatang untuk disembelih dan lebih rehat baginya. Kita kata tak apalah, itu lebih baiklah beri pelali dulu supaya mereka ini pun disembelih dalam keadaan dia tenang. Kata mereka daging pun sedap macam ni, daripada duk pegang duk berekah dia terlebih dahulu. Kalau kadangnya kita berekah dia, kita jatuh dulu, dia tak jatuh lagi. Betul juga kita katanya, baguslah hadis pun boleh baca hadis. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' idza zabahtum fa ahsinuz zibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu sembelih dengan cara yang baik, bila kamu bunuh dengan cara yang baik. Kita sokonglah.
Tapi Nuh Gaduk kata dia pergi tengok ada 4-5 ekor, dia kata. Waktu dia masuk tu pun sekejap. Dia ada satu misi, satu tempat lah binatang itu akan masuk sebelum daripada disembelih. Kemudian bila sampai ke satu tempat itu, dia ada satu alat dia disebut, saya pun tak orang ingat. Dia sebut alat tu, katanya alatnya, dia kata alat pelali tu, dia akan hatut kepala. Hatut kepala. Bila dia lebih ke adjust tu, lebih kepala lembu dia pecah. Dia kata dapat 5 ekor dan 2 ekor, dia kata nampak pecah kepala. Jadi kalau pecah kepala sebelum daripada makan ini, sebelum daripada sembelih, dia tu biar halal macam mana? Dia tak boleh halal memanglah binatang itu hayat dia mestilah mustaqirrah. Hayat tidak mustaqirrah lagi kalau pecah kepala mesti mampu dah binatang tu. Tidak sembelih lagi. Sembelih pun hak sembelih yang sudah mati. Dia kata banyak. Dulunya kita nak katanya baguslah iaitu ahli majlis fatwa lah. Tetapi bila keadaan begitu pada kenyataannya dia memang tak betul. Memang tidak betul dia ni. Tapi ada dia kata 1-2-nya yang dia kena tu dengan elok tu jadi binatang tu jadi lali macam tu disembelih dengan mudah. Yang ni tak mengapa. Tapi untuk memastikan cara yang seumpama itu 100% halal, tidaklah kalau macam tu. Jadi ini pun yang mari ke sini halal tu kita tak tahu. Tak tahu yang halal tu hak pecah kepala dulu ke, ataupun hak dia bengong-bengong je ke, ataupun bagaimana, kita tak tahu. Jadi masuk dalam kepala saya kalau macam tu, hak daging hak halal ni bagaimana ni? Macam tu. Jadi ragu pula saya. Dulunya kita makan dengan penuh selera, halalan tayyibah. Sekarang ni nantilah dulu kalau macam tu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan menyuruh supaya kamu selain daripada berbuat jahat, selain daripada berbuat maksiat, dia suruh kamu bercakap yang kamu tak erti. Bila manusia bercakap apa yang tidak dimengerti olehnya, dia salahnya lebih banyak. Orang nak bercakap terhadap Allah halal haram mestinya dia mengerti. Ini hak bagi siapa? Hak mereka yang mengetahui, iaitu alim ulama. Mereka tahu. Kemudian mereka sembunyikannya, itu perkara yang kedua. Tapi ini hak mereka. Seterusnya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.